Dipersilakan Cik Muhammad Faizal untuk 5 minit terakhir anda. Terima kasih kepada pengerusi dan sahabat-sahabat panel, sahabat-sahabat sekalian. Itu baru dia Brother Hisham, dia masuk gear 5 terus. Tu kita memang alhamdulillah sangat-sangat dia dapat bersama. Sahabat-sahabat sekalian, sebagai round kedua, antara persoalan yang perlu kita jawab, apakah langkah seterusnya yang perlu kita lakukan. Jadi yang pertamanya tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, perlulah sebagaimana yang disebutkan oleh saudara Syamuddin tadi, isu berkaitan dengan orang kurang upaya perlu dibawa kepada masyarakat. Saya tak mahu cerita beberapa rahsia yang saya pegang berkaitan dengan bila mana kita bawa isu OKU kepada beberapa pimpinan parti politik, sebab jawapannya amat mengecewakan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pertama sekali sebagai langkah yang seterusnya, sebab langkah bagi mengenengahkan isu berkaitan dengan OKU, apa yang berlaku pada masa mendatang bukan langkah pertama, bukan langkah awal, tetapi langkah-langkah yang sebagai penerusan kesinambungan kepada apa yang pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi tuan-tuan dan sahabat-sahabat sekalian, bagi tujuan tersebut, di pihak saya telah meyakinkan kepada Majlis Peguam untuk kita serahkan satu memorandum bersama. Semua OKU bergabung suara di dalam satu memorandum bersama untuk kita serahkan kepada kerajaan Malaysia melalui satu badan yang dikenal pasti di peringkat antarabangsa, iaitu Suruhanjaya Hak Asasi Manusia. Jadi tuan-tuan, penyerahan memorandum ni akan berlaku pada 17 hari bulan 3 pukul 2 petang di auditorium Majlis Peguam. Jadi saya amat berharap pada kesempatan yang ada, supaya kita semua yang ada pada malam ni jangan miss tak datang. Sebab saya dah minta, dah sebut pada salah seorang Pesuruhjaya Suhakam pagi tadi akan hasrat OKU, dan mereka berlapang tangan untuk terima memorandum kita dan melakukan sesuatu. Yang keduanya tuan-tuan dan sahabat-sahabat sekalian, bila kita menyebut peri pembangunan OKU secara apa yang berlaku di peringkat antarabangsa, antaranya dokumen-dokumen yang kalau kita jumpa dengan magistrate yang saudara Kadir ditangkap tadi, kita terjumpa dengan pegawai-pegawai JKM yang suka tangkap tu, kita boleh sebut beberapa dokumen. Kalau dia tak pernah dengar pun dia akan senyap. Dia tak akan beritahu, dia tak tahu dokumen tu. Antaranya tuan-tuan, dokumen yang berlaku sekarang ni ialah Biwako Millennium Framework. Itu biasa kita dengar. Yang terkini antaranya termasuklah Millennium Development Goals, yang mana memberi perhatian kepada pembangunan kemiskinan dan OKU. Di dalam dasar ini sahabat-sahabat sekalian, negara-negara membangun yang yang ditekankan oleh UN sekarang ni, pembangunan OKU perlu ada dua dimensi paling kurang. Pertamanya, OKU dibangunkan sebagai golongan yang ada kedaifan. Maknanya OKU ini digolongkan sebagai golongan yang sama dengan mereka yang miskin, mereka yang ibu tunggal, mereka yang warga emas. Itu yang berlaku di Malaysia sekarang tuan-tuan. Maknanya pembangunan OKU berasaskan kepada kebajikan, berasaskan kepada ingin mengeluarkan OKU itu daripada kemiskinan ataupun kedaifan sebab kecacatan kepada hidup yang lebih sejahtera. Itu yang pertama tuan-tuan. Dan terkini pembangunan OKU ialah berasaskan hak anda sebagai seorang manusia, anda sebagai seorang warga negara Malaysia, anda berhak untuk menikmati kehidupan yang sempurna. Apatah lagi tuan-tuan, pada tahun 1998 ada suatu kes di mahkamah rayuan menyebut hak sama rata di dalam perlembagaan
dibaca bersama dengan hak kebebasan asasi, dia menjadi suatu hak untuk hidup. Dan hak untuk hidup, sahabat-sahabat sekalian, termasuklah hak untuk bekerja. Jadi tuan-tuan, kita boleh tanya, kita jawab sendiri. Tak bekerja, tak menjalankan kegiatan-kegiatan menjajah bebas, macam mana kita nak hidup? Itulah merupakan apa trend terkini masyarakat antarabangsa, di mana pembangunan OKU mestilah berasaskan hak atas OKU itu sebagai seorang manusia, atas OKU itu sebagai seorang warga negara sesebuah negara, warga negara sesebuah negara bangsa itu. Jadi itulah tuan-tuan perkara yang seterusnya perlu kita ambil perhatian. Dan insya-Allah pada malam ini saya akan bentangkan nanti macam mana kita nak mencapai tuntutan tadi itu, supaya kehidupan OKU pada masa mendatang tidak sama seperti sekarang, tidak sama seperti 30-40 tahun dahulu. Sekadar itu saya akhiri pusingan kedua ini. Wallahu a'lam.